طيب بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Okey, sekarang ni kita berada pada tata bahasa yang di bawah tajuk Al-Mufrad wal Musanna. Baik, kalau dalam buku tu dia pada muka surat 25. 25. Okey. Okey, apa itu yang pertama sekali, apa itu Al-Mufrad, apa itu Al-Musanna? Al-Mufrad, senang cerita, mufrad adalah singular. Singular. Dalam bahasa Inggeris kita belajar singular. Jadi every word, every nouns adalah asalnya adalah singular. Contohnya kita akan sebut pen, ataupun kita akan sebut handphone, apa lagi, kita akan sebut semua asalnya adalah singular lah. Table, chair, asalnya singular, sehingga dia berubah menjadi dua ataupun lebih. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris kita hanya ada singular dengan plural sahaja. Dalam bahasa Arab dia ada satu lagi yang kita panggil sebagai ni belakang ni, al-musanna. Jadi Arab ni dia bukan singular dan plural sahaja, dia ada tiga. Yang pertama sekali dia ada singular, dia ada dual dan dia ada plural. Dual ni apa? Dual ni yang dua ni yang kita panggil dalam bahasa Arab sebagai al-musanna. Okey, yang ni yang kita nak fokus sebenarnya. Okey. Jadi, apa itu al-musanna? Al-musanna adalah sesuatu yang menunjukkan, ataupun nouns, ataupun kata nama yang menunjukkan dua. Okey. Jadi, kata nama yang satu boleh kita tukar jadi dua. Nampak? Okey. Terus kita tengok. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok dia bagi al-mufrad, al-musanna dan juga al-jama'. Now kita nak fokus. Mufrad ni kita dah tahulah, sebab perkataan yang kita belajar selama ni, contohnya semuanya asalnya adalah satu. Okay, now hari ni kita nak fokus kepada al-musanna. Okay, dia bagi contoh macam mana nak jadikan sesuatu itu musanna. Yang ni asal dia, tengok dalam buku, ini asalnya adalah satu, mudarris. Mudarris maksud dia seorang guru lelaki. Jadikan dua orang guru lelaki, jadi caranya kita tambahkan saja alif dan nun di belakang ni. Kita sambung saja mudarrisani. Kita sambungkannya macam tu. Jadilah dia macam ni. Tulisan tu jangan jadi macam tu pula. Jadikan dia macam ni. Jadilah dia mudarrisani, jadilah dua orang guru lelaki. Musanna juga boleh jadi dalam bentuk ni. Mudarrisaini. Tak nampak pula bagi dia. Mudarrisaini. Apa beza dia dengan atas ni? Beza dia adalah yang ni alif, yang ni ya. Jadi yang atas mudarrisani, yang bawah adalah mudarrisaini. Nampak Okey. Jadi nak pakai yang mana satu? Kalau kita nak jadikan yang dua orang, boleh pakai dua-dua ke? Okey, tak. Yang pertama sekali, kalau dia duduk seorang-seorang, kita tukarkan dalam bentuk mudarrisani ni. Bentuk alif ni tadi. Contoh, saya tulis dekat sini, talib. Talibun. Talibun maksud dia seorang pelajar lelaki. Talibun. Jadikan dua orang pelajar lelaki. Jadilah dia talibani. Nampak talibani. Okey, itu je cara dia. Tambah saja alif dan nun. Kalau dia minta tukar satu sahaja, satu perkataan sahaja, tukar dalam bentuk alif dan nun ni tadi. Yang ni, tukarkan dalam bentuk alif dan nun. Okey, bila dia berlaku dalam keadaan macam ni, yang bawah ni? Yang ni hanya berlaku dalam bentuk ayat sahaja. Kalau kita buat ayat, okey, dia mungkin boleh datang dalam bentuk ya nun ni tadi. Jadi kalau talibani boleh jadi talibaini. Boleh, tapi hanya dalam bentuk ayat. Sedangkan yang alif nun ni tadi, dia boleh dalam keadaan tunggal dan boleh juga dalam bentuk ayat. Kalau kita tengah buat ayat, kadang-kadang dia boleh jadi talibani, kadang-kadang dia boleh jadi talibaini. Tetapi talibaini tadi, yang ya tu hanya berlaku dalam bentuk ayat. Boleh faham? Senang saja. Alif, nun, tambah saja alif dan nun di belakang perkataan itu, jadilah dia dua. Jadi kalau kita tengok teks yang kita belajar tadi tu, ada tak dinyatakan perkataan ni? Ada. Kat mana?
dalam teks kita tadi dia ada sebut usbu'aini. Usbu'aini daripada usbu' jadi usbu'aini jadi 2 minggu. Tetapi yang ni yang aini ini apabila kita buat ayat dalam bentuk ayat baru dia boleh jadi ya nun. Kalau tidak dia seorang-seorang dia kekal pada bentuk asasnya ataupun bentuk asalnya iaitu alif dan nun. Okey. Okey, demikian juga untuk perkataan yang muannas. Yang tadi kita bagi contoh tadi untuk perkataan muzakkar. Kalau perkataan muannas macam mana? Sama. Cumanya apa beza dia? Okey, kalau kita tengok kan muannas ni kan ada ta marbutah mudarrisatun, mudarrisatun. Jadi cumanya ta ni tadi yang apa? Yang tersimpul ni tadi kita buka simpulan dia, jadikan dia ta macam ni, ta maftuhah, yang ni ta marbutah, jadikan dia ta maftuhah, sambungkan alif dan nun. Jangan buang ta ni. Buka ta tu sambung alif dan nun. Jadi pada mudarrisatun jadilah mudarrisata ni. Okey, tapi dalam bentuk ayat dia boleh jadi mudarrisatai ni. Nampak? Okey, bagus. Jadi kita terus tengok latihan. Okey. Latihan nombor 1. Keluarkan daripada perenggan yang berikut perkataan yang musanna. Jadi musanna kita kenal tadi ada 2 jenis. Yang pertama, hujung dia alif nun dan juga ya nun. Jadi cuba cari dekat dalam teks ni ada tak? Okey, ada. 1. Mana lagi? 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi ada 5 perkataan yang musanna di dalam buku ni. Baik. Nombor 2. Ma al-asma'ud dallatu 'alal mufradi wal musanna fi jismil insan. Apakah nama-nama yang menunjukkan mufrad dan musanna pada badan manusia? Dia boleh ada 1, dia boleh ada 2. Contohnya kita pada badan manusia ini, contohnya daripada atas kalau kita tengok apa yang ada 2? Mata, betul Jadi kalau mata satu asal dia, mata apa dalam bahasa Arab? Ainun, betul Ainun. Kita belajar dah itu anggota mata ainun. Baik. Kalau 2 mata jadikan 2 biji mata saya ini sakit. Tambah saja ainani, ainani. Nampak? Telinga apa telinga? Uzunun. Jadikan dia 2 telinga uzunani. Kenapa tak tukar uzunaini? Kita cakap tadi uzunaini hanya berlaku dalam bentuk ayat. Jadi kalau ustaz minta tukar yang ni, ainani ni bentuk ni. Ainani. Kalau uzunun, uzunani. Kening dalam bahasa Arab hajib. Hajibun. Hajibun. Jadikan 2 kening. Hajibani. 2 kening. Boleh? Very good. Now kita pindah kepada latihan yang seterusnya. Okey, hawil ilal musanna. Tukarkan kepada musanna. Baik. Apa yang nak ditukarkan kepada musanna ni? Okey, dia bagi ayat dan dia minta kita tukarkan musanna. Baik. Nombor 1. Al-muwazzafu tayyibun. Ayat ni. Pegawai itu baik. Okey, jadi dalam bahasa Arab pertama sekali dalam bahasa Arab ni dia ada kesamaan depan dengan belakang. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Sebab dalam bahasa Melayu kita tak buat macam tu. Dalam bahasa Melayu kalau kita kata ustaz itu baik, 2 orang ustaz itu baik, semua ustaz tu baik, sama je kan. Baik kat belakang tu sama je. Tapi dalam bahasa Arab tak boleh macam tu. Bahasa Arab tu kalau depan tu 2 orang, belakang pun jadi 2 orang. Ustaz itu baik. Kalau 2 orang ustaz itu 2 yang baik. 3 orang ustaz itu ataupun semua ustaz itu semuanya baik. Macam tu. Jadi bila kita nak buat ayat, bila kita tukar satu, maknanya kita juga kena tukar yang belakang. Asalnya al-muwazzaf sambung jadi al-muwazzafani, jadikan 2 orang pegawai. Tayyibani. Tayyibani. Nampak? Al-muwazzafani tayyibani. Nampak?
Okey, seterusnya kita tukarkan. Al-maktabah. Apa maksud al-maktabah tadi? Tajuk kita hari ini adalah al-maktabah. Apa maksud al-maktabah? Perpustakaan. Al-maktabata ni, okey. Kalau dia maktabah, ta tu jangan buang, kekalkan, bukakan dia. Al-maktabah ta ni, dua buah perpustakaan itu kabirah. Kabirah besar, jadikan besar dua biji, kabiratani. Simple, kan? Boleh buat kan? Kalau kita nak kata kakak saya baik, kalau kita ada ukhti ataupun al-ukhtu tayyib, apa yang kamu tahu dalam bahasa ibu ataupun bapa lah? Bapa saya baik. Abi tayyib. Abi tayyib. Tapi kalau kita ada dua orang bapa contohnya kan, kita akan kata abawani. Oh payah pula ayat ni. Tukar-tukar lagi. Apa nak cakap ni? Akhi pun susah. Atuk. Atuk apa nama bahasa Arab? Atuk dalam bahasa Arab adalah jaddun. Okey. Kalau kita nak buat ayat, kita akan guna start dengan al-jaddu. Atuk baik, tayyib. Atuk kita selalu kasi kita duit kan. Al-jaddu tayyib. Okey. Tukar jadi dua orang. Kalau kita dua orang atuk, atuk belah mak, atuk belah ayah kan. Kita kata al-jaddani. Al-jaddani tayyibani. Senang kan? Senang nak buat ayat. Al-jaddani tayyibani. Dua orang atuk itu baik. Okey. Okey, yang bawah ni pun cuba tukarkan jadi ayat yang daripada satu jadi dua. Okay, now pindah kepada latihan yang seterusnya. Imla al-faragh biwad'il ismil munasib mimma bainal qausaini. Isi tempat kosong dengan meletakkan isim, kata nama al-isim yang sesuai yang ada di dalam qausaini. Qausaini apa? Kurungan. Okey. Al-amila ni, okey, jadi lepas kita tahu Arab itu bahasa yang dia ikut dia macam mat sikit ataupun bukan mat, dia macam kalau kamu belajar kimia tu kan, kalau bubuh kacau depan belakang pun dia berubah kan. Kita campur satu benda asing, dia akan berubah. Okey, kita tengok al-amila ni, dua orang pekerja itu, apa jawapan dia? Nasyitani ke nasyitatun ke nasyitun? Ya betul, nasyitani. Dia akan jadi nasyitani. Alamak, silap. Okey, ini jawapan dia, nasyitani. Dia akan sama. Dua orang pekerja itu, nasyitani ni aktif, rajin, nasyit. Al-qurrasatu, nampak ni hujung dia apa ni? Alif nun ke? Bukan, dia ada ta marbutah. Jadi belakang pun cari yang sama, jadidah. Al-qurrasatu jadidah. Sebab ini muannas, yang ikut pun jadi muannas. Ini jawapannya, jadidatun. Buku latihan itu baru. At-tilmizatani, dua orang murid perempuan. Kenapa Ustaz tahu dia perempuan? Sebab ada ta ni lah. At-tilmizatani. Sebab asal dia confirm adalah tilmizatun. Confirm itu asal dia. Sebab tu bila dia jadi dua orang, dia akan buka balik ta tu, bubuh alif nun. At-tilmizatani, jawapan dia najihatun ke najihani ke najihatani? Cuba teka. Yes, najihatani. Okey, dal mudirul madrasati karimun. Ini jawapan dia. Sebab apa? Bukan ni ada ta ke Ustaz? Ikutlah. Tak. Apa maksud mudirul madrasah? Okey, apa maksud mudirul madrasah? Mudir itu adalah guru besar. Yang ni GB, guru besar. Al-madrasah ni apa? Sekolah. Guru besar sekolah. Jadi kita nak ikut guru besar ke kita kena ikut sekolah ni? Karimun maksud dia pemurah. Pemurah ataupun mulia. Okey, kita katakanlah maksud dia mulia kan. Guru besar sekolah itu mulia. Okey,
Jadi kita nak ikut sekolah ke guru besar? Kita akan ikut yang ni lah, guru besar ni. Ya Allah, tangguh pahal ni. Okey, kita akan ikut mudir ni. Jadi jawapan dia Karimun. Boleh Okey, bagus. Okey, cuba tengok ustaz sebelah. Ada lagi tak? Okey, tak ada dah. Kita sambung untuk Al-Munawwa'at sebentar lagi.